carta bar dan juga corak carta Japanese candlestick, di mana kita dapat mengenal pasti corak yang jelas ya, yang memberikan kita signal sama ada sesuatu aset itu berada di dalam keadaan bullish ataupun di dalam keadaan bearish, yang kemudiannya dapat membantu kita untuk membuat keputusan dagangan. Baik, jadi sebelum saya teruskan, lagi sekali saya ingin seperti biasa mengingatkan pada penonton, jika anda ada sebarang soalan, pertanyaan di mana sama ada ia berkenaan dengan topik hari ini ataupun berkenaan dengan mana-mana topik di bawah Tradepedia, tak ada masalah, boleh ajukan soalan di dalam browser anda. Ada chat box di bahagian kanan. Jadi tuliskan nama, klik join dan bolehlah tanyakan saya sebarang soalan yang berkenaan. Jadi kita di dalam sesi live webinar yang kita sebenarnya menggalakkan interaksi antara anda penonton dan juga instruktur. Lagi banyak interaksi, lagi bagus. Kita exchange information, kita berkongsi information, semoga kedua-dua pihak dapat manfaat. Baik. Jadi tanpa kita melengah-lengahkan lagi, kita akan terus kupas modul ke-8 iaitu pengenalan kepada corak bar dan juga Japanese candlestick. Baik, jadi di dalam webinar pada sesi hari ini kita akan pelajari beberapa subtopik ya daripada topik besar. Yang pertama ialah kita akan pelajari cara untuk mengenal pasti corak-corak yang terbentuk pada carta bar. Okay, ada beberapa corak yang jelas dapat kita kenal pasti dan masing-masing boleh memberikan kita signal. Dan sama juga apa yang kita boleh buat pada carta bar, kita juga boleh mengenal pasti corak yang terbentuk pada carta candlestick. Okay, juga ada beberapa corak yang boleh jelas kita kenal pasti dan telah pun berlaku berulang kali dalam pasaran, dan ianya juga memberikan kita signal tentang keadaan aset sama ada bullish ataupun bearish. Dan akhir sekali kita akan belajar satu cara untuk kita memudahkan untuk kita menganalisa apakah syarat-syarat ataupun situasi keadaan di mana berlakunya candle pertukaran. Okay, kerana setelah kita belajar dalam topik hari ini, kita akan dapati ada begitu banyak corak-corak yang memberikan signal. Jadi untuk kita mengelakkan kekeliruan, kita akan merumuskan satu kaedah di mana kita boleh mengesahkan sama ada apa yang sedang berlaku di dalam carta, adakah itu candle pertukaran ataupun tidak. Okay, itu yang kita akan belajar di akhir sesi hari ini. Baik. Kita mulakan dengan carta bar. Jadi kita buatlah sedikit recap yang kita dah belajar ni pada webinar semalam tentang struktur carta bar, bagaimana bar terbentuk di dalam carta, apakah data harga yang digunakan. Jadi kita buat sedikit recap supaya lebih mudah lagi kita nak faham untuk slide yang seterusnya. Baik, carta bar juga kita kenali sebagai carta OHLC. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh OH dan LC ialah seperti berikut. Okay. O adalah harga buka. H adalah harga tertinggi. Okay. L adalah harga terendah. Dan akhir sekali C adalah harga tertutup. Jadi keempat-empat elemen ni, keempat-empat harga elemen ni akan digunakan oleh carta bar untuk membentuk apa yang kita dapat lihat. Okay. Dan jarak dari aras tertinggi ke aras terendah mewakili jualan. Kalau kita lihat di sini. Okay. Ini adalah badan kepada bar yang digambarkan oleh perbezaan ataupun jarak antara harga tertinggi dan juga harga terendah yang dicapai oleh harga di dalam tempoh ini. Kemudian apa yang menariknya tentang carta bar ni, kerana bentuknya yang begitu spesifik ya, dan juga merangkumi kesemua elemen harga buka, elemen harga tertinggi, harga terendah dan juga harga tutup. Ia membolehkan pedagang untuk mengenal pasti corak yang terbentuk pada carta dengan jelas. Jadi macam mana ni? Macam mana jadi macam mana bentuk ini, bentuk bar ini dapat memberikan pedagang kaedah untuk mengenal pasti corak dengan jelas. Bagaimana? Jadi ini akan kita lihat di slide yang seterusnya. Kerana carta bar terbentuk oleh beberapa siri
bar. Okey, dan ia akan membentuk corak yang lebih besar dan dapat dilihat apabila kita menganalisa pergerakan harga secara menyeluruh. Sebagai contoh, antara corak yang terbentuk di dalam pasaran pada carta bar ialah corak key reversal dates. Jadi apakah key reversal date ini? Kita lihat pada contoh. Jadi ada dua bahagian untuk key reversal dates. Kita ada bahagian bearish key reversal, di mana pertama sekali harga akan melonjak ke harga tinggi yang baru. Jadi perhatikan kita di sini. Okay, kita di sini. Kemudian apa yang berlaku ialah harga akan melonjak tinggi. Okay, nampak ya? Harga buka berada lebih tinggi daripada harga tutup bar yang sebelumnya. Jadi ini adalah lonjakan. Okay, ini adalah lonjakan. Lonjakan harga ke aras tinggi yang baru. Okay. Kemudian ia mencecah aras tinggi yang baru. Okay. Dan kemudiannya turun kembali. Okay. Dan tutup, ini adalah harga tutup ya, harga tutup yang baru. Dan tutup di bawah harga tutup yang sebelumnya. Ini adalah harga tutup baru. Harga tutup sebelumnya adalah di sini. Saya tulis sebagai HTS, harga tutup sebelumnya. Okey, di sini. Jadi inilah ciri-ciri bearish key reversal days. Yang mana ini adalah bearish, jadi kita menjangkakan daripada pergerakan naik di sini. Seterusnya apa yang akan berlaku setelah terbentuknya corak key reversal days ataupun corak bearish key reversal days, kita menjangkakan pergerakan akan berubah arah. Okey. Jadi di sini kita menjangkakan pergerakan seterusnya akan bergerak ke bawah. Okay. Dan bagi setiap corak pertukaran, kita ada dua bahagian. Ada bahagian bearish dan juga ada bahagian yang bullish. Jadi kita dah lihat bagaimana bentuknya bearish key reversal. Kita lihat pula bagaimana terbentuknya bullish key reversal. Jadi apa yang berlaku? Sama juga seperti apa yang berlaku di bearish key reversal, cuma kita terbalikkan ke semuanya. Jadi harga jatuh ke harga rendah yang baru. Okey, jadi perhatikan di sini. Ini adalah harga tutup sebelumnya. Okey, tutup di sini. Kemudian berlaku candle baru. Ia buka di bawah harga tutup sebelumnya. Jadi ini adalah harga buka candle baru, okey. HVB saya ringkaskan di sini. Dan kemudian dia naik balik, okey, dan tutup di sini. Okey. Ditutup di mana harga tutup yang baru HTB berada di atas harga tutup yang sebelumnya HTS. Jadi HTB berada di atas HTS. Okey. Jadi inilah corak bullish key reversal, di mana kita datang daripada pergerakan ke bawah, kemudian berlakunya corak bullish key reversal, kita berjangkakan pergerakan seterusnya akan bergerak naik ke atas. Okey. Jadi setiap corak ini memberikan kita signal, okey, kebarangkalian ataupun kemungkinan ke manakah arah pergerakan yang seterusnya. Kalau bearish, harga akan bergerak ke bawah, kalau bullish, harga kita jangkakan akan bergerak ke atas. Okey. Jadi kita nak lihat contoh, saya boleh lihat contoh di carta ini. Ini adalah carta Euro USD. Okey, jadi kita lihat terbentuknya bullish key reversal di sini. Harap anda boleh lihat ya, saya boleh zoom in sikit. Okey, berlaku di sini. Bullish key reversal. Di mana kalau kita perhatikan, candle yang baru buka di bawah harga tutup bar yang sebelumnya. Okey, bar yang baru buka di bawah
harga tutup bar yang sebelumnya. Okey. Kemudian berpatah balik dan harga tutup di sini berada di atas harga tutup yang sebelumnya. Jadi ini adalah contoh bullish key reversal. Okey, ini adalah carta Euro USD, carta harian. Okey. Jadi harga bergerak ke bawah dari sini. Okey, kemudian berlakunya corak, kita berjangkakan harga akan bergerak naik ke atas. Okey, daripada downtrend berlakunya corak, bullish key reversal dia. Kerana ia bullish, kita berjangkakan pergerakan seterusnya akan bergerak ke atas. Setelah berlakunya corak corak bar ni. Okey, corak bar chart ni. Okey. Jadi ini adalah contoh untuk bullish key reversal days. Baik, jadi ini adalah hanya satu daripada pelbagai corak yang dapat kita kenal pasti di dalam carta bar. Okey. Ini adalah yang pertama, key reversal day. Yang seterusnya kita ada lagi corak bar, iaitu corak pertukaran two bar key reversal. Okey, jadi bagaimana bentuk two bar key reversal? Kita lihat seperti berikut. Kita ada pergerakan harga, kemudian apabila di sini, okey, di bar, okey, apabila kita di sini, kemudian kita perhatikan pembentukan bar yang seterusnya. Jadi seperti juga key reversal, two bar key reversal juga mempunyai dua bahagian, bahagian yang bearish dan juga bahagian yang bullish. Jadi kita lihat dulu bahagian yang bearish macam mana ia terbentuk. Okay, bearish two bar reversal. Jadi bar yang seterusnya buka pada paras yang sama, okay, tetapi ditutup lebih rendah. Kita lihat di sini. Okay, ia buka pada paras yang sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Tetapi harga tutupnya lebih rendah daripada harga tutup yang sebelumnya. Dan hampir sama dengan harga yang terendah yang sebelumnya. Okey, harga terendah sebelumnya di paras inilah. Okey, jadi itulah ciri-ciri two bar key reversal. Dan oleh kerana ini adalah bearish pattern, ini adalah bearish two bar reversal, kita menjangkakan pergerakan seterusnya ialah pergerakan ke bawah. Okey. Dan kita lihat pula apa yang berlaku untuk bullish two bar reversal. Okey, jadi pendek cerita lebih kurang sama apa yang terjadi pada bearish two bar key reversal, cuma kita akan inversekan ataupun kita terbalikkan ke semuanya. Okay, jadi untuk bullish two bar reversal, apa yang berlaku ialah harga dibuka pada paras yang hampir sama dengan bar yang sebelumnya. Harga dibuka hampir sama dengan paras harga tutup yang sebelumnya. Kemudian harga tutup pada aras yang lebih tinggi, yang juga lebih kurang dengan aras tertinggi bar yang sebelumnya. Jadi inilah ciri-ciri bullish two bar key reversal. Oleh kerana ini adalah bullish, kita menjangkakan pergerakan daripada pergerakan ke bawah, kemudian berlakunya corak two bar key reversal bullish, kita menjangkakan harga akan bergerak ke atas selepas terbentuknya corak two bar key reversal yang bullish. Okey. Jadi kita lihat pula kepada contoh untuk two bar key reversal. Baik.
Okey, di sini ada contoh iaitu ada dua ya. Satu di sini. Okey, dan lagi satu di sini. Dua-dua ni cukup syarat untuk menjadi bearish 2-bar key reversal. Mungkin saya kena zoom in sikit. Okey. Kita lihat. Untuk candle yang seterusnya, ia buka pada aras yang hampir sama ataupun sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Kemudian, bar yang seterusnya tutup pada paras yang hampir sama dengan aras terendah bar yang sebelumnya. Jadi ini adalah satu bearish 2-bar key reversal yang jelas. Okey, bagaimana pula dengan ini? Okey, harga buka pada aras yang hampir sama dengan bar yang sebelumnya, kemudian tutup di bawah pada aras yang hampir sama dengan harga terendah bar yang sebelumnya. Juga kita boleh katakan ini juga adalah sebagai candle, bearish 2-bar key reversal. Okey, sebagai contoh. Jadi itu adalah untuk bearish. Lihat ada tak contoh untuk bullish? Okay, jadi ini adalah carta. Ini adalah carta USD Swiss franc pada carta harian dan kita lihat di sini ada satu contoh bullish 2-bar key reversal. Okay. Kita lihat. Bar yang seterusnya, harga bukanya adalah pada aras yang sama dengan harga tutup bar yang sebelumnya. Kemudian, harga tutup bar semasa adalah sama ataupun hampir sama dengan aras tertinggi bar yang sebelumnya. Jadi ini adalah cukup syarat untuk corak bullish 2-bar key reversal. Okay, kerana dia bullish, kita menjangkakan dia bergerak daripada downtrend. Kemudian berlakunya corak. Okay, berlakunya corak 2-bar key reversal bullish. Kita berjangkakan harga akan kemudian bergerak ke atas. Okay, setelah berlakunya corak bullish 2-bar key reversal. Okey, kalau tadi adalah bearish, di mana kita menjangkakan harga dari atas kemudian bergerak ke bawah. Okey, sama juga dengan corak seterusnya, daripada pergerakan ke atas kemudian berlaku corak 2-bar key reversal bearish, kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke bawah. Okey, jadi ini adalah contoh untuk kedua-dua bullish dan juga bearish 2-bar key reversal. Okey, tapi kita ada banyak lagi corak-corak yang dapat kita kenal pasti dengan menggunakan carta bar. Okey, jadi kita dah sentuh tentang key reversal dan juga 2-bar key reversal. Kita lihat pula apa yang ada seterusnya di dalam carta bar. Jadi, corak bar pertukaran yang seterusnya digelar sebagai inside day. Jadi kita lihat bagaimanakah terbentuknya struktur bar pertukaran inside day. Okey. Jadi di sini ada pergerakan harga seperti biasa, kemudian pastikan apa yang berlaku kepada bar yang seterusnya. Jadi untuk
bearish inside day, harga bar yang seterusnya kekal di dalam julat bar sebelumnya. Apa yang dimaksudkan ini adalah seperti berikut. Okey, ini adalah bar yang sebelumnya. Jadi bar semasa, bar sekarang berada di dalam julat bar yang sebelumnya, ataupun lebih mudah kita sebutkan bar yang semasa berada di dalam bar sebelumnya. Okey, pergerakannya tak keluar daripada pergerakan yang dicapai oleh bar yang sebelumnya. Sebab itu kita katakan ini adalah sebagai inside day. Okey, ini adalah pergerakan bearish ya. Jadi pergerakan daripada atas kemudian berlakunya corak bearish inside day, kita menjangkakan harga akan bergerak ke bawah. Tetapi untuk setiap corak pertukaran kita ada dua bahagian, bahagian bearish dan juga bahagian bullish. Jadi termasuk juga kepada inside day. Jadi kita lihat dulu bagaimana terbentuknya bullish inside day. Jadi sama juga seperti corak-corak yang sebelumnya, apa yang berlaku adalah lebih kurang sama dengan bearish inside day, cuma kita akan inversekan dia punya ciri-ciri ataupun dia punya syarat. Jadi untuk bar pertukaran inside day yang bullish, harga kekal di dalam julat bar yang sebelumnya. Okey, syarat kekal, cuma ia berlaku di bawah. Okey, kita lihat. Bar yang seterusnya berada di dalam lingkungan pergerakan yang dicapai oleh bar yang sebelumnya. Okay, ini adalah contoh bullish inside day. Okay, jadi dia adalah bullish bermakna daripada pergerakan ke bawah kemudian berlaku corak pertukaran. Inside day yang bullish, kita menjangkakan pergerakan seterusnya akan bergerak ke atas. Okay. Jadi kita akan lihat kepada contoh di dalam pasaran. Jadi saya ada jumpa di sini, ini adalah carta USD Japanese Yen, carta harian. Jadi saya nampak ada contoh bearish inside day di sini. Saya zoom in sikit. Okey, kita nampak di sini jelas di mana candle yang merah ini pergerakannya adalah di dalam candle yang sebelumnya. Okey, jadi ini merupakan ciri-ciri inside day. Dan ini adalah bearish inside day kerana ia berlaku di puncaknya, dia berlaku di puncak carta ini. Bermakna kita menjangkakan pergerakan harga yang bergerak ke atas. Kemudian berlakunya corak inside day, bearish inside day. Jadi kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke bawah. Okey, ini adalah contoh bearish inside day untuk carta bar. Okey. Bagaimana pula dengan bullish inside day? Cuba kita cari contoh untuk bullish inside day pula. Okey, saya ada contoh di sini. Ini baru berlaku ya. Dalam 1, 2, 3, 4 hari lepas. Jadi adalah contoh bullish inside day di mana saya boleh zoom in sikit. Okey. Di mana candle yang ini pergerakannya berada di dalam candle yang sebelumnya. Jadi ini adalah ciri inside day. Dan ia adalah bullish kerana ia datang daripada atas. Okey, jadi kita menjangkakan pergerakan yang seterusnya adalah oleh kerana ini adalah bullish inside day, kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Okey, jadi ini baru berlaku, mungkin adalah satu peluang untuk kita. Okey, jadi ini adalah contoh bullish inside day. Ini adalah contoh bearish inside day. Okey, kedua-duanya adalah candle pertukaran. Baik. Tapi kita tak berhenti di sini. Ada banyak lagi corak yang kita dapat kenal pasti di dalam carta bar. Jadi kita lihat pula seterusnya corak bar pertukaran iaitu corak outside day. Okay, jadi ini adalah inside day, kita juga ada outside day. Okay, jadi kita lihat apakah
perbezaan inside day dan outside day, dan kedua-duanya adalah corak bar pertukaran. Okey, jadi kita lihat contoh, ini adalah pergerakan harga yang tipikal. Kemudian kita perhatikan apa yang berlaku pada bar yang seterusnya. Jadi seperti biasa, setiap corak pertukaran ada dua bahagian, bahagian bearish dan juga bahagian bullish. Jadi kita lihat dulu kepada bahagian bearish outside day. Jadi untuk bearish outside day, perhatikan apa yang berlaku di dalam slide. Okey, apa yang berlaku pada bar yang seterusnya. Jadi bar yang seterusnya melebihi bar yang sebelumnya. Jadi kali ini kita lihat bar yang sebelumnya berada di dalam bar yang seterusnya. Oleh itu ia dinamakan outside day. Jadi apa yang berlaku ialah harga melonjak ke aras tinggi yang baru. Okey. Kita perhatikan apabila harga buka untuk bar yang seterusnya, ia berada di atas. Okey. Harga tutup bar sebelumnya. Jadi ini adalah lonjakan. Okey, dan kemudian dia berpatah balik dan akhirnya tutup di bawah harga terendah bar yang sebelumnya. Jadi dia tutup lebih rendah daripada harga terendah bar yang sebelumnya. Okey, ini adalah ciri-ciri bar pertukaran outside day yang bearish. Kemudian kita menjangkakan pergerakan akan bertukar arah daripada pergerakan uptrend, kemudian berlakunya bearish outside day. Kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke bawah. Baik. Kita lihat pula kepada lawannya iaitu bullish outside day. Okay. Jadi lebih kurang sama apa yang terjadi pada outside day, yang bearish juga berlaku pada bullish outside day, cuma ia berlaku di bahagian bawah. Jadi untuk bullish outside day, kita lihat apa yang berlaku. Bar yang seterusnya pergerakannya melebihi daripada pergerakan julat bar yang sebelumnya. Ataupun dengan kata lain, bar yang seterusnya berada di luar bar yang sebelumnya. Okey. Dia terbalik tadi. Bar yang seterusnya berada di luar bar yang sebelumnya. Okey, jadi apa yang berlaku di sini ialah harga jatuh ke aras rendah yang baru. Okey, harga tutup di sini, kemudian buka di sini. Okey, ini adalah satu lonjakan lagi seperti tadi. Okey, kemudian sampai ke aras terendah yang baru, belum berpatah balik dan tutup di aras yang lebih rendah ataupun lebih kurang dengan aras terendah bar yang sebelumnya. Jadi inilah ciri-ciri bullish outside day. Jadi kerana ia adalah bullish outside day, bermakna daripada pergerakan ke bawah, kemudian berlakunya corak bullish outside day, kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Okay, kalau tadi untuk bearish outside day, okay, pergerakan daripada uptrend, kemudian berlaku corak bearish outside day, kita menjangkakan pergerakan ke bawah, kemudian berlaku bullish outside day daripada pergerakan ke bawah, kemudian berlakunya corak bullish outside day, kita jangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Baik. Jadi kita lihat kepada contoh untuk bullish outside day. Kita lihat dululah kepada bearish dulu. Kita lihat dulu kepada contoh bearish outside day. Okey, ialah seperti di sini. Jadi ini adalah carta Swiss franc Japanese yen, carta harian, dan kita lihat di sini berlakunya bearish outside day. Kenapa? Kita lihat bar yang ini pergerakannya melebihi harga tertinggi dan juga harga terendahnya melebihi bar yang sebelumnya. Bermakna bar yang ini berada di luar bar yang sebelumnya. Okey, ini adalah ciri-ciri outside day. Dan ini adalah yang bearish outside day, bermakna daripada pergerakan ke atas kemudian berlakunya corak pertukaran bar bearish outside day di sini. Kita berjangkakan pergerakan seterusnya ialah pergerakan ke bawah.
Alright. Jadi ini adalah contoh untuk bearish outside day. Kita cari pula contoh untuk bullish outside day. Okay. Jadi bullish outside day saya dapat satu di sini. Ini adalah carta Canadian dollar Japanese yen, carta harian juga. Jadi bullish outside day saya dapati berlaku di sini. Okay, kita lihat dulu satu persatu. Jadi kita lihat bar yang ini, bar yang hijau ni, pergerakannya berada di luar pergerakan bar yang sebelumnya. Harga tertinggi dan juga harga terendah melebihi daripada harga tertinggi dan harga terendah bar yang sebelumnya. Jadi kita katakan bar yang ini berada di luar bar yang sebelumnya. Jadi merupakan satu syarat untuk outside day. Dan ini adalah bullish outside day kerana ia berlaku di dasar. Jadi daripada pergerakan ke bawah, okay, kemudian berlakunya corak bullish outside day. Okay, saya kena besarkan sikit. Okay, ini adalah corak bullish outside day. Kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Okay, untuk bullish outside day. Tadi adalah bearish outside day. Ini pula adalah contoh untuk bullish outside day. Okay. Okay, adakah ini corak yang terakhir? Tidak. Ada lagi beberapa corak pertukaran untuk bar chart ataupun carta bar. Jadi kita ada tadi key reversal, kita ada 2 bar key reversal, kita ada inside day, kita ada outside day. Nampak dah. Jadi kita lihat yang seterusnya, yang kelima. Itu kita sebutkan sebagai bar pertukaran spike. Okey. Jadi macam mana terbentuknya bar pertukaran spike, kita lihat. Okay. Seperti biasa kita ada pergerakan harga, kemudian kita lihat apa yang berlaku pada bar yang seterusnya. Jadi seperti juga kesemua corak pertukaran bar, key reversal, 2 bar key reversal, inside day, outside day dan kini spike, ada bahagian bearish dan juga ada bahagian yang bullish. Jadi kita lihat dulu kepada bahagian bearish, kita lihat kepada bearish spike. Macam mana terbentuknya bearish spike. Jadi semasa bearish spike terbentuk, harga akan melonjak ke harga tinggi yang baru. Okey. Okey. Ini adalah harga tinggi baru. Kemudian tutup semula, okey, patah balik dan tutup semula pada aras yang sama ataupun hampir sama dengan harga buka. Okey, maaf. Ditutup semula kepada aras yang hampir sama dengan harga buka tetapi di atas harga tutup bar yang sebelumnya. Okey, itu adalah ciri spike. Lagi sekali, dia harga akan melonjak naik, okey, dan mencecah harga tinggi yang baru, kemudian berpatah balik dan tutup pada aras yang sama ataupun hampir sama dengan harga buka candle semasa ini. Tetapi harga tutup candle semasa ini berada di atas harga tutup bar yang sebelumnya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan bearish spike. Cara ia terbentuk, okey, bagaimana ia terbentuk step by step. Jadi ini adalah bearish spike, maknanya ia berlaku di puncak. Jadi kita jangkakan pergerakan daripada pergerakan ke atas, kemudian berlakunya bearish spike, kita jangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke bawah. Okey, dan kita lihat pula untuk bullish spike. Hampir sama apa yang berlaku di bearish spike, cuma berlaku di dasar dan kita terbalikkan saja apa yang berlaku. Jadi, seperti biasa, bar yang seterusnya, okey, bar yang seterusnya yang terbentuk ialah ia akan buka dan mencecah aras terendah baru. Saya sebutkan sebagai HRB,
aras rendah baru. Okey. Kemudian berpatah balik dan harga akan tutup pada aras yang sama ataupun hampir sama dengan harga buka bar ini. Tetapi lebih tinggi daripada harga tutup bar yang sebelumnya. Okay, ini adalah ciri-ciri bar pertukaran bullish spike. Okay, jadi ini adalah bar pertukaran yang bullish bermakna daripada pergerakan ke bawah kemudian berlakunya bullish spike, kita berjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Berikut. Okey. Jadi kita lihat contoh bar pertukaran spike okey pada carta. Saya ada tak contoh pada carta? Saya ada jumpa satu iaitu di carta Euro Canadian Dollar, juga carta harian yang berlaku di sini. Okey. Okay, ini ada agak close call lah. Ya, CP-CP je dia cukup syarat untuk menjadi bullish spike. Jadi kita lihat, saya zoom in. Okay. Jadi kita lihat satu persatu pembentukannya. Jadi harga buka, okay, bar yang baru, kemudian harga mencecah aras, okay, harga mencecah aras terendah yang baru. Okay, saya tulis di sini. Aras harga terendah baru. Okey, saya akan tulis di sini dan kita dapat cecah harga aras terendah yang baru. Kemudian berpatah balik. Okey, dan tutup pada aras yang hampir sama dengan harga buka. Okey, aras yang hampir sama dengan harga buka bar tersebut. Tetapi berada di atas sedikit ya. Lihat di sini atas sedikit je daripada harga tutup bar yang sebelumnya. Okay, jadi CP-CP dia cukup syarat untuk menjadi spike. Okay, jadi ini kita boleh katakan sebagai bullish spike. Walaupun CP-CP tapi dia cukup syarat untuk jadi bullish spike. Jadi daripada pergerakan ke bawah di sini kemudian berlakunya bullish spike, kita menjangkakan pergerakan seterusnya adalah pergerakan ke atas. Okey, jadi kita boleh lihat ya pembentukan corak-corak pada bar chart. Okey, ada pelbagai. Kita ada yang pertama key reversal day, yang ini adalah contoh bullish untuk key reversal day. Kemudian corak bar yang seterusnya, corak pertukaran bar yang seterusnya ialah corak pertukaran 2 bar key reversal. Jadi ini adalah contoh bearish 2 bar key reversal. Kemudian kita juga ada bullish 2 bar key reversal. Kemudian yang ketiga, kita ada bar pertukaran inside day. Ini adalah contoh bearish inside day. Dan ini pula adalah contoh bullish inside day. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita ada, ini adalah inside, kemudian kita juga ada outside. Kita ada outside day. Ini adalah contoh bearish outside day. Dan ini adalah contoh bullish outside day. Okey. Kemudian yang kelima ialah spike. Okey. Ini adalah contoh bullish spike. Okey, yang kesemua ini adalah corak-corak pertukaran bar yang boleh memberikan signal kepada pedagang untuk menjangkakan pergerakan harga yang seterusnya setelah terbentuknya corak-corak tersebut. Baik. Jadi ini adalah untuk carta bar. Bagaimana pula dengan carta candlestick? Kita masih ada lagi pelbagai corak-corak pertukaran, tetapi kali ini kita lihat pula kepada carta candlestick. Kita dah cover untuk carta bar, kita cover lebih kurang 5 ya, 5 corak pertukaran yang berbeza. Kita lihat pula apa yang ada di dalam carta candlestick. Ya, apakah corak-corak pertukaran untuk carta candlestick pula? Baik. Candlestick Jepun. Jadi kita buat recap sikit seperti mana kita buat sikit recap tentang carta bar, macam mana terbentuk ni candlestick di dalam carta. Jadi
Sedikit sejarah tentang carta candlestick Jepun ni. Ni pun kita dah belajar pada webinar yang lepas, iaitu ni adalah antara teknik pencartaan yang tertua. Okey, jadi ianya diasaskan di Jepun pada abad ke-16. Okey, masa tu saya rasa kat Malaysia ni Melaka yang jadi ibu pusat kalau tak silap saya lah. Jadi apakah kegunaan candlestick? Kenapa pedagang pada waktu itu mengasaskan candlestick? Ialah kerana untuk memudahkan mereka. Jadi menggunakan candlestick ini dapat memudahkan pedagang pada waktu itu untuk meramalkan harga yang akan datang. Terutamanya pada waktu itu antara barang yang didagangkan ialah beras. Jadi mereka ingin meramalkan pergerakan harga beras, mereka menggunakan candlestick sebagai teknik pencartaan yang boleh memudahkan lagi kerja mereka. Jadi candlestick Jepun memberikan isyarat amaran awal untuk kemungkinan berlakunya perubahan harga. Jadi itulah kerana sebabnya candlestick ni sangat popular digunakan di dalam carta, kerana dengan kita menganalisa dan juga mentafsirkan apa yang berlaku di dalam corak candlestick, ia dapat memberikan kita signal ataupun amaran awal tentang apakah yang akan berlaku pada perubahan harga di masa akan datang. Okey, jadi dengan menggunakan candlestick juga, ia dapat membantu pedagang untuk mengenal pasti trend yang sedang berlaku pada sesuatu aset dan juga boleh mengesan ataupun memberikan signal ataupun amaran awal kepada pertukaran trend. Okey, ini adalah kelebihan-kelebihan menggunakan candlestick dan kita boleh faham oleh disebabkan itu ianya sangat popular dan digunakan oleh pedagang dan pelabur hinggalah ke hari ini. Bayangkan ia diasaskan pada abad ke-16 tapi masih lagi digunakan secara meluas pada zaman moden termasuklah hingga ke zaman kita pada hari ini. Baik. Okey, jadi kita dah lihat tadi anatomi ataupun struktur kepada pembentukan bar di dalam carta. Kali ini kita lihat pula bagaimana terbentuknya candlestick di dalam carta. Okay, apakah data yang digunakan dan macam mana kita mengubah data itu untuk digambarkan di dalam bentuk candlestick. Jadi kita lihat seperti berikut. Jadi ini adalah bentuk tipikal satu candlestick yang terdiri juga seperti carta bar, terdiri daripada 4 elemen utama harga, iaitu harga tertinggi, harga tutup, harga buka dan juga harga terendah. Ini adalah 4 elemen harga. Tetapi ada lagi tambahan, iaitu dengan kita melihat kepada warna badan. Ada lagi informasi tambahan daripada candlestick, iaitu warna badan candlestick itu memberikan kita lebih information terhadap keadaan candlestick tersebut. Okay. Jika candlestick berwarna merah, kita lihat harga tutup berada di bawah harga buka. Okay, bermakna harga setelah tamatnya sesi ini berada di bawah daripada ataupun berada di pada aras yang lebih rendah daripada aras masa sesi dibuka. Bermakna pergerakan harga adalah pergerakan harga yang ke bawah dan ini adalah merupakan satu candle yang bearish. Oleh itu badannya digambarkan dengan warna merah untuk melambangkan ataupun menggambarkan keadaan yang bearish. Jadi warna badan memberikan kita satu informasi. Kemudian saiz badan candle juga memberikan kita informasi tambahan. Okey, ini adalah saiz badan. Kita lihat perbandingan antara jarak harga buka dan harga tutup. Okey, jadi di sini adalah contoh candle yang mempunyai badan yang kecil. Jadi badan yang kecil biasanya memberikan kita tafsiran bahawa pada waktu ini tiada pihak yang menguasai sesi tersebut. Okey, antara penjual dan pembeli tak ada pihak yang menguasai sepenuhnya. Ini boleh kita katakan sebagai satu candle yang bersifat lebih kepada neutral. Kemudian, jika candle mempunyai badan yang besar, dalam contoh ini badan yang besar berwarna merah bermakna penjual sedang menguasai sesi ini. Kalau ini masih lagi neutral, penjual dan pembeli mereka bersaing dalam keadaan yang neutral. Yang ini mereka dapat penjual adalah yang dominan untuk sesi ini. Jadi itu daripada saiz badan. Tapi kita lihat juga untuk informasi tambahan lagi kita boleh lihat kepada panjang bayang.
Jadi bayangnya adalah garisan antara badan candle dengan aras tertinggi dan juga garisan antara badan candle dengan aras terendah. Okey, juga ada informasi tambahan. Jadi panjang bayang ini sama ada bayang atas ataupun bayang bawah boleh memberikan lebih lagi informasi tambahan kepada pedagang. Okey. Bagaimana kita nak mentafsirkan panjang bayang dengan apa yang berlaku di dalam pasaran? Okey, jadi semakin panjang bayang bermakna semakin tinggilah ketidakpastian. Okey, di sini berlaku rejection. Dan bayang yang pendek bermakna kurang berlaku rejection, maknanya lebih ke siapa yang dominan dalam sesi itu adalah lebih jelas. Ketika kita mempunyai candle yang badan yang besar dan bayangnya yang pendek, bermakna kita mempunyai pihak yang jelas dominan dalam situasi itu. Tapi apabila kita mempunyai badan yang kecil dan bayang yang panjang, ia menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Bermakna pada sesi itu kita tidak dapat lihat siapakah yang jelas menguasai sesi tersebut antara penjual dan pembeli. Itu yang dimaksudkan. Jadi gabungan warna badan, gabungan saiz badan candle dan juga gabungan panjang bayang candle, ketiga ni dan kombinasi antara ketiga ini dapat memberikan kesimpulan yang berbeza terhadap satu candlestick. Okay, jadi itulah kelebihan menggunakan candlestick sebagai instrumen ataupun sebagai alat untuk kita menganalisa pergerakan harga kerana banyak maklumat tambahan. Okay, bukan sahaja daripada bentuk candlestick, warna badan, saiz badan dan juga panjang bayang boleh memberikan pedagang informasi tambahan. Baik. Jadi sebelum saya pergi ke corak pertukaran candlestick, kita akan berehat dulu seketika dan kita akan sambung semula untuk corak pertukaran di dalam carta candlestick.